Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنية نفر انتفاء وتعلم وتعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والإجهار وبنية تناصر وتعاون وتعاد على الدين وإقامة شريعة السيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan kita bulan Ramadan dan telah berikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat selesaikan berpuasa dalam bulan Ramadan dan beribadah dalam bulan yang mulia tersebut dalam penuh keimanan dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita semua hadiah-hadiah dan anugerah yang telah Allah janjikan kepada mereka yang beribadat dalam bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan kepada para muslimin dan muslimat selamat menyambut Idul Fitri. Mudah-mudahan perayaan kita pada tahun ini tidak kurang riangnya dan gembiranya daripada tahun-tahun yang lepas, dan semoga kita semua Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan dan kekuatan untuk kita menjalankan ibadah puasa selepas bulan 6, selepas bulan Ramadan ini, iaitu dinamakan sebagai puasa 6 Syawal. Semoga dengan demikian kita mendapat pahala setahun puasa seperti mana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang mana bermaksud barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah ia itu mendapat pahala seperti puasa selama setahun lamanya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kita kepada ulum Al-Quran, dan pada kuliah yang lepas pada bulan Ramadan kita telah memulakan pembahasan bab yang baru, iaitu bab berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan beberapa kali. Dan kita dah sampai kepada kita baru mulakan pembahasannya. Kalau kita lihat di sini, kita baru mulakan pada bahagian yang pertama, iaitu akhir surah An-Nahl ayat 125 sehingga 128 yang telah saya huraikan dengan agak panjang lebar pada kuliah yang lepas. Maka kali ini kita berpindah kepada pembahasan yang kedua, iaitu ayat yang ke-85 surah Al-Isra. Ayat 85 surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Sadaqallahul Azim. Yang mana bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Nah, ulama mempunyai beberapa riwayat berkenaan dengan sebab penurunan ayat ini. Ada dua riwayat sebenarnya. Riwayat pertama diturunkan di Madinah, dan riwayat yang kedua ayat ini diturunkan di Mekah.
Ada dua kemungkinan di sini. Pertama, ayat ini memang diturunkan dua kali. Iaitu pertama kali diturunkan di Mekah dan kemudian kali kedua diturunkan di Madinah. Dan kemungkinan kedua ialah ayat ini diturunkan sekali sahaja, sama ada di Mekah ataupun di Madinah, tetapi perawi hadis mungkin agak terkeliru. Jadi kita tidak tahu mana satu yang benar, tapi kemungkinan yang diterima oleh ramai ulama ialah ia itu diturunkan dua kali. Satu kali di Mekah, satu kali di Madinah, kerana riwayat yang menunjukkan dia turunkan di Mekah itu kuat dan riwayat menunjukkan diturunkan di Madinah juga kuat. Jadi oleh kerana itu kita lihat di sini para ulama mereka mengklasifikasikan, mereka meletakkan ayat ini dalam kategori ayat-ayat diturunkan lebih daripada sekali. Nah, apakah dua riwayat tersebut? Pertama sekali diturunkan di Mekah, diriwayatkan bahawasanya orang-orang Quraisy Mekah yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mereka berkata sesama sendiri bahawasanya Rasulullah SAW ini sebelum mendakwa menjadi seorang Nabi dan Rasul, Baginda SAW kata mereka merupakan seorang yang amanah, tak pernah berbohong, yang paling dipercayai. Kerana itu Baginda SAW merupakan satu-satunya orang Mekah ketika itu yang diberikan gelaran sebagai Al-Amin, makna yang paling dipercayai, yang paling amanah. Tak ada orang Arab lain pada zaman tersebut di Mekah yang diberikan gelaran secara universal. Maknanya semua orang Quraisy bersetuju dan bersepakat bahawasanya gelaran Rasulullah SAW untuk diberikan kepada baginda adalah Al-Amin. Jadi semuanya setuju memang Rasulullah SAW layak untuk mendapat gelaran Al-Amin, yang paling amanah, yang tak pernah berdusta. Kerana itu sifat Rasulullah SAW mereka kenal daripada Rasulullah kecil sampailah Rasulullah umur 40 tahun ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu. Selepas mendapat wahyu bahawa mereka tuduh Rasulullah bukan pendusta lah, yang yang ahli sihir, orang gila dan sebagainya, tuduhan yang negatif dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka kata Rasulullah SAW ini seorang yang amanah, kita kenal seorang yang amanah. Tapi tiba-tiba dia mendakwa seorang Nabi, macam mana kita boleh tuduh dia sebagai pendusta pula? Takkan dia tiba-tiba dia berubah, umur dia 40 tahun, dia kenali sebagai pengamanah, tiba-tiba dia sanggup untuk orang tuduh dia sebagai pendusta. Maknanya dia sanggup merosakkan namanya sendiri. Apa sebabnya? Mesti ada kebenaran daripada apa yang disampaikan. Sebab orang yang berfikiran logik dan waras, namanya kalau disanjung, takkan dia itu sengaja nak merosakkan namanya sehingga namanya itu atau dia itu dipandang rendah oleh manusia yang lain. Jadi maknanya ada sebab kenapa yang Rasulullah SAW sanggup menerima kecaman dan juga menerima hasutan dan tekanan daripada masyarakat yang menggelarkan dirinya sebagai pendusta, sedangkan selama ini beliau merupakan seorang yang amanah, yang disanjung tinggi oleh masyarakatnya. Jadi mereka orang Quraisy ni agak pelik sikitlah. Kenapa boleh jadi sedemikian? Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW tiba-tiba berubah keadaannya? Jadi mereka kata kepada sesama mereka, kenapa tidak kita ini hantar orang pergi ke Madinah? Kenapa pergi Madinah? Sebabnya di Madinah ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terutama orang Yahudi. Dan mereka ini, kata orang-orang Quraisy musyrik ini, mereka ni ahli kitab. Maknanya mereka itu ada kitab Taurat. Dan sedangkan Rasulullah SAW selepas terima wahyu, mendakwa yang sama, terima kitab juga. Orang Yahudi sembah Tuhan yang satu. Rasulullah SAW mengajak kepada Tuhan yang satu.
Sedangkan orang-orang Quraisy musyrik ini sembah banyak berhala. Jadi mereka kata kalau sekiranya Muhammad ini SAW seorang yang berkata benar, sudah pasti orang-orang Yahudi akan tahu yang Rasulullah SAW ini seorang yang benar. Sebab apa? Sebab mereka mengajak kepada benda yang sama, iaitu Tuhan yang satu. Jadi kita nak test, kata orang Quraisy musyrik ini, kita nak test kebenaran Muhammad SAW ini dengan kita tanya orang-orang Quraisy musyrik, bagaimana keadaan Rasulullah SAW, betul atau tidak? Macam mana nak test yang Rasulullah SAW ini berkata benar, bukan berkata dusta? Jadi makanya mereka pun utus beberapa orang-orang Quraisy musyrik ini pergi ke Madinah dan mereka tanya kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Cakap ini ada seorang di Mekah bernama Muhammad dan mula mendakwa dia tu Nabi. Macam mana kita nak tahu yang dia betul tu Nabi? Macam mana kita nak tahu yang dia tu tak cakap bohong? Maka orang-orang Yahudi ini kata kepada orang Quraisy musyrik ini, kamu tanya dia 3 soalan. Okey, 3 soalan ini, kalau dia boleh jawab semua soalan tersebut, dia pendusta. Kalau dia tak tahu jawapan semua 3-3, dia pendusta. Tapi kalau dia boleh jawab 2 dan dia tak boleh jawab 1, dia tu benar Nabi. Jadi nak test ni 3 soalan ini. Okey. Kalau dia boleh jawab semua 3, maknanya dia bohonglah, dia buat cerita. Kalau dia kata dia tak tahu semua, makanya dia tu juga pendusta. Sebab Nabi mesti tahu. Tapi Nabi, kalau dia betul Nabi, dia hanya tahu 2 saja, dia tak tahu 1. Jadi ini tiga soalan ini. Jadi apakah 3 soalan tersebut? 3 soalan ini, kata orang-orang Quraisy musyrik ini, pertama tanya kepada Muhammad ini SAW, apa cerita berkenaan dengan pemuda yang sangat ajaib. Cerita pemuda yang sangat ajaib. Itu saja. Okay. Apa cerita pemuda yang sangat ajaib ini? Orang Quraisy musyrik tak tahulah sebab apa, mereka tak ada kitab. Jadi tanya pada dia apa cerita tentang orang pemuda segolongan pemuda yang ajaib ini. Ini pertama. Kedua, tanya kepada dia berkenaan dengan seorang raja yang dapat menguasai timur dan barat. Apa cerita ni? Siapa dia? Dan macam mana dia boleh conquer dunia barat ni? Apa kandungan cerita dia? Ini 2. Ketiga, tanya kepada dia berkenaan dengan roh. Apa tu roh? Lihat, kalau dia boleh jawab 2, maknanya dia boleh jawab 1, iaitu siapakah itu pemuda yang ajaib ceritanya. Kalau dia boleh jawab tentang raja yang menguasai dunia dan menguasai dunia timur dan barat, kalau dia berjawab 2 ni, maknanya dia betul Nabi. Tapi yang ketiga ini, kalau dia jawab juga apa tu roh dan dia boleh jawab apa tu roh, dia pendusta. Tapi kalau dia tak boleh jawab apa tu roh, dia tu benar Nabi. Jadi okey, jadi orang Quraisy musyrik ni pun balik ke Mekah dan kemudian jumpa dengan Rasulullah SAW dan tanya kepada Rasulullah SAW 3 soalan tersebut. Apa cerita pemuda yang ajaib itu? Siapakah raja yang menguasai timur dan barat? Dan apa tu roh? Rasulullah SAW sudah pasti tak tahu. Sebab apa? Rasulullah SAW manusia, bukannya Tuhan. Jadi Rasulullah SAW tunggu wahyu untuk sampaikan berita tersebut. Maka Rasulullah SAW beritahu kepada orang-orang Quraisy musyrik ini, cakap, besok aku kasih jawapan. Besok aku kasih jawapan. Jadi datang besok. Tetapi Rasulullah SAW terlupa nak cakap insya-Allah. Insya-Allah. Kita lihat bagaimana, tengok. Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada Rasulullah SAW, tapi Allah Subhanahu Wa Taala didik Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW, hanya kerana Rasulullah SAW tak sebut insya-Allah, Allah tak turunkan wahyu pada malam itu dan tak turunkan wahyu pada keesokan harinya dan tak turunkan wahyu sampai mengikut setengah riwayat 12 hari. Ada setengah riwayat mengatakan selama 40 hari Allah tak turunkan wahyu. Subhanallah. Hanya lupa perkataan insya-Allah saja. Jadi pada keesokan harinya, orang Quraisy musyrik datang tanya kepada Nabi, apa jawapan dia? Sekarang ni kamu kata datang hari ni, kami datang. Apa jawapan soalan tersebut? Mereka dah agak
tahulah daripada orang-orang Yahudi tersebut ini, 2 soalan yang boleh jawab, 1 soalan yang tak boleh dijawab. Jadi tanya apa jawapan dia? Rasulullah SAW tak terima wahyu. Maka Rasulullah SAW minta tangguh lagi. Jadi orang Quraisy musyrik dah mula sangsi, ini betul ke tidak ni? Nampaknya dia ni pendusta. Okay. Jadi bila nak tahu jawapan, Rasulullah tunggu selama mengikut riwayat 12 hari tak turun-turun wahyu. Sampai 40 hari mengikut setengah riwayat yang lain tak turun wahyu, sampai Rasulullah SAW sedih. Kenapa tak turun wahyu? Subhanallah. Terlihat Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita umat Nabi Muhammad SAW melalui Rasulullah SAW. Kerana itu pengorbanan Rasulullah SAW sangat besar. Rasulullah SAW menanggung kesusahan untuk mendidik kita, umatnya. Hanya satu saja adab. Apa dia? Jangan lupa sebut insya-Allah. Insya-Allah. Apa maksud insya-Allah? Jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa penting? Kerana ini mendidik kita supaya jangan kita ini ingat semuanya kita berkuasa untuk lakukan segala-galanya. Semuanya dalam tangan kita. Kita tak boleh fikir sedemikian. Kita ni hamba Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tentukan segala-galanya. Kejayaan kita, kegagalan kita, semuanya perjalanan hidup kita semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata, oh aku berjaya kerana usaha aku. Oh aku pasti boleh buat benda ni besok. Oh aku confident untuk buat benda ini. Kita kena selalu rasa tawaduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri kita kepada Allah. Ingat, ini hakikat, ini fact. Bahawasanya yang tentukan segala-galanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, yang milik segala-galanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izinkan, benda itu tak boleh berlaku. Kalau Allah izinkan, barulah benda itu boleh berlaku. Jadi makanya perkataan insya-Allah itu, jika dikehendaki oleh Allah, itu satu perkara yang sangat-sangat penting bagi orang Islam. Walaupun dia bukan satu benda yang wajib untuk kita sebut, tapi satu benda yang mendidik, satu perkara yang mendidik jiwa kita. Jadi Rasulullah SAW tak sebut insya-Allah, maka Allah tahan wahyu itu selama 12 hari ataupun selama 40 hari. Subhanallah. Selepas itu baru Allah turunkan wahyu, malaikat Jibril. Lepas Rasulullah sedih tak turun wahyu, maka malaikat Jibril turun. Ini selepas tipu lama sehingga orang-orang Quraisy musyrik itu menghina Nabi, berkata Nabi ni pendusta, nampak sangat kita test dia tak dijawab, jadi dia tu seorang yang tak boleh dipercayai dan sebagainya, dia bukan seorang Nabi yang betul. Jadi Rasulullah terima macam-macam kecaman, dapat macam-macam penghinaan, tuduhan, fitnah daripada orang-orang Quraisy musyrik. Rasulullah sabar selama 40 hari atau 12 hari. Baru malaikat Jibril turun. Dan malaikat Jibril bawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang kita biasa baca dalam surah Al-Kahfi, yang mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah kamu berkata sesuatu aku akan lakukan besok tanpa menyebut insya-Allah. Jadi Allah tegur. Jangan sekali-sekali kamu cakap aku akan lakukan benda ni besok, atau aku akan buat benda ni esok, atau aku akan buat benda inilah secara umumnya, secara mutlaknya, tanpa sebut insya-Allah. Jadi itu didikan yang pertama. Barulah kemudian Allah SWT turunkan wahyu untuk menjawab 2 soalan yang pertama dan soalan yang ketiga tersebut. Jadi soalan yang pertama, pemuda-pemuda yang ceritanya ajaib, Allah SWT turunkan dalam awal surah Al-Kahfi berkenaan dengan cerita 7 pemuda Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu sangka bahawasanya kisah Ashabul Kahfi ini satu perkara yang ajaib? Kemudian Allah datangkan detail ceritanya, lebih detail daripada apa yang orang Yahudi itu beritahu dengan orang-orang musyrik Quraisy. Bagaimana mereka itu berhujah di hadapan raja mereka, apa kata-kata mereka, ke mana mereka pergi melarikan diri, dengan siapa mereka melarikan diri, berapa bilangan mereka, anjing mereka, macam mana mereka, kedudukan mereka dalam gua tersebut, mereka tidur tu bagaimana, subhanallah, dan apa berlaku selepas mereka bangun daripada tidur, mereka rasa lapar, macam mana apa yang berlaku selepas mereka itu dijumpai oleh kaum mereka selepas 300 tahun mereka itu tidur dalam gua.
Subhanallah. Lebih detail daripada apa yang diminta oleh orang-orang Quraisy musyrik tersebut sendiri. Jadi Allah SWT berikan cerita tersebut selepas kesabaran yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi ini juga pelajaran untuk kita. Kejayaan hanya datang selepas kesabaran. Tanpa kesabaran, kita tak dapat apa-apa kejayaan. Kemanisan sesuatu ganjaran itu hanya datang selepas bersusah payah melakukan perkara itu. Tak kisah benda itu di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia, kita dapat merasakan betul-betul manisnya sesuatu natijah hasil daripada perbuatan itu selepas kita memberikan berbagai-bagai usaha berpenat lelah untuk kita lakukan perkara tersebut. Bila dapat berjaya, manis sangat. Bila tak ada usaha sangat, tak ada rasa kemanisan itu. Tak ada rasa kepuasannya itu. Itu juga amalan ibadat. Untuk akhirat, kehidupan akhirat. Kemanisan ganjaran ibadat itu hanya dirasai apabila kita ini bersusah payah, bersabar atas kesusahan melakukan ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pelajarannya. Yang lepas Rasulullah SAW sabar begitu lama, maka baru Allah SWT turunkan wahyu, dan wahyu itu, cerita itu untuk menjawab soalan orang-orang Quraisy musyrik ini lebih detail daripada apa yang diminta oleh orang Quraisy musyrik. Jadi apa lagi kamu nak? Cerita yang soalan kamu tanya ni aku jawab lebih daripada apa yang kamu minta. Jadi ini pertama. Yang kedua, berkenaan dengan raja yang menguasai timur dan barat. Ini Allah SWT juga jawab dalam wahyu yang diturunkan dan diletakkan dalam surah Kahfi juga. Bersempena dengan soalan yang ditanya oleh orang-orang Quraisy musyrik ini. Dalam surah Kahfi ini, pada penghujung surah Kahfi, kalau cerita tentang pemuda yang ajaib itu diletakkan di awal surah Kahfi, cerita berkenaan dengan raja yang menguasai timur dan barat ini diletakkan di hujung surah Kahfi, iaitu cerita berkenaan dengan Raja Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah itu Dzulqarnain? Katakanlah, aku akan ceritakan kepada kamu dengan detail. Jadi lagi sekali, lebih detail dari apa yang diminta oleh orang-orang Quraisy musyrik tersebut. Kemana dia pergi? Kalau dia pergi ke barat, apa yang dijumpa dekat barat? Ketika tempat matahari tenggelam. Bila dia pergi kepada timur, tempat matahari terbit, katanya apa yang berlaku, apa yang didapati? Kemudian kalau bila dia pergi pada antara keduanya, di antara dua gunung iaitu lembah, apa yang dia jumpa kat situ? Apa yang berlaku? Lebih detail daripada yang diminta oleh orang-orang Quraisy musyrik. Subhanallah. Jadi di sini sebelum saya teruskan bagi soalan yang ketiga tersebut ni, perlu saya tekankan di sini dua perkara. Pertama, Dzulqarnain ini ramai orang yang memahaminya sebagai Alexander the Great. Sebab Alexander the Great dalam sejarah dia itu asal orang Greek, tetapi dia dapat umurnya 30 tahun, dia dapat menguasai banyak kawasan di dunia ini daripada Afghanistan sampailah kepada Mesir. Jadi dia itu dapat menguasai sedemikian sehingga dia punya general dia tersebut itu mengasaskan kerajaan Parsi, dan juga salah seorang generalnya itu menguasai Mesir dan menjatuhkan kerajaan pemerintahan Firaun yang selama ribuan tahun lamanya. Yang di Mesir yang menguasainya namanya Ptolemy. Jadi dia dapat menguasai Mesir tersebut itu. Kalau di Iran atau di Parsi, di kawasan Iran, Pakistan, Afghanistan tersebut, nama dia Cyrus. Jadi dia general dia punya raja, dia yang menguasai segala-galanya, dia daripada Afghanistan sampai all the way sampai pada Egypt. Tapi itu kekuasaan dia saja. Dia tak sampai kepada Morocco, dan dia tak sampai kepada China, dia tak sampai daripada Atlantic Ocean kepada Pacific Ocean, tidak.
Kalau kita lihat kepada ayat Quran tersebut, Allah SWT sebut bahawasanya Zulkarnain ini dia sampai kepada matahari tenggelam. Di manakah matahari tenggelam? Dunia ni bulat, tak ada tempat matahari tenggelam sebab dunia ni pusing. Tapi untuk kita ini, bila kita sampai kepada penghujung benua yang tak ada benua lagi selepasnya, kita kata, oh ni matahari, tempat matahari terbenam. Jadi Morocco tersebut tu merupakan kawasan darat benua Afrika yang paling hujung sekali sebelah barat. Selepas itu Atlantic Ocean. Kemudian kalau kita lihat di sebelah timur, China atau Japan. Selepas itu semua Pacific Ocean. Tidak ada lagi land selepas itu, kecuali pulau-pulau kecil lah yang orang tak sampai kat situ. Jadi dia dianggap sebagai tempat matahari terbit. Pasal Jepun itu namakan sebagai the land of the rising sun. Jadi adakah Zulkarnain ini menguasai daripada Morocco sampai kepada China? Kita tak tahu. Tapi Al-Quran menerangkan bahawasanya Zulkarnain sampai kepada tempat matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi mungkin sampai di situ, ataupun mungkin daripada Mediterranean ke sampai kepada China ke, kita tak tahu. Tapi walhasil, kalau kita lihat kepada penguasaan Alexander the Great, dia hanya menguasai land area Egypt sampai kepada Afghanistan. Dan Egypt tersebut dia tidak ada laut selepas Egypt. Selepas Egypt tu adalah Libya, kemudian Algeria, kemudian Morocco. Jadi desert all the way. Tak ada tempat matahari terbit. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam ayat surah Kahfi tersebut, Allah SWT sebut bahawasanya Zulkarnain sampai kepada tempat matahari tenggelam dan dilihat matahari itu tenggelam dalam air. Dalam air itu, dan air itu berwarna gelap kerana bila matahari tenggelam, air itu jadi warna gelap. Ainin hamiatin. Ada air yang warna gelap. Jadi tenggelam di dalam, di depannya tempatnya adalah air. Di mana tersebut itu? Mestilah penghujung benua. Jadi Alexander the Great tak sampai pada penghujung benua sebelah barat sampai Morocco. Jadi Zulkarnain bukanlah Alexander the Great. Begitu juga Afghanistan. Tempat matahari terbit bukan. Sebab lepas tu ada lagi jalan lagi, ada lagi. Walaupun disampai dekat Afghanistan dan juga di Pakistan tersebut tu ada sungai Sindh. Sungai Sindh ini sungai yang sangat besar. Selepas tu ada lagi darat. Jadi itu bukan tempat matahari terbit. Jadi sudah pasti pertama ini bukti bahawasanya Zulkarnain bukan Alexander the Great. Kedua, di dalam surah Kahfi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa Zulkarnain ini mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila Zulkarnain sampai kepada tempat matahari terbenam tersebut itu, bila lihat matahari itu terbenam di air yang keruh warna hitam sebab gelap, Allah SWT berfirman kepada Zulkarnain, "Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Kami berkata kepada Zulkarnain, tengok, Allah SWT berkata langsung pada Zulkarnain, "Imma an tu'adzibah." Adakah sama ada engkau nak memberi azab kepada penduduk di kawasan di sini, ataupun engkau nak layan mereka dengan baik. Itu ceritanya. Jadi the keyword here, kuncinya ialah apa? Zulkarnain merupakan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah lebih daripada itu, Zulkarnain juga merupakan sekurang-kurangnya seorang nabi. Kenapa? Sebab orang biasa tak boleh terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya seorang nabi saja boleh terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Zulkarnain ini sekurang-kurangnya seorang ahli tauhid. Tapi Alexander the Great dalam sejarah menunjukkan bahawasanya dia itu seorang musyrik. Dia adalah anak murid kepada Aristotle. Dan Aristotle ni seperti orang-orang Greek yang lain, mereka menyembah bintang. Mereka ni musyrik. Mereka percaya kepada banyaknya dewa-dewa dekat langit. Jadi sudah pasti jauh beza Alexander the Great dengan Zulkarnain. Jadi ini noktah pertama saya nak tekankan agar kita jangan salah faham. Zulkarnain bukanlah Alexander the Great. Jadi siapakah Zulkarnain? Wallahu alam bisawab. Kita belum lagi ada kajian daripada pengkaji-pengkaji sejarah yang menunjukkan siapakah itu Zulkarnain.
Mungkin akan datang Allah SWT buka singkap ilmunya baru kita tahu, mungkin insya-Allah. Jadi itu apa nama? Kita tangguhkan dulu siapakah Zulkarnain. Kita tak perlu tahu siapakah Zulkarnain. Kita tak perlu kaitkan dengan sejarah sebenarnya. Itu tidak diminta oleh Allah SWT. Yang dituntut kepada kita ialah kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Kalau Allah sebut Zulkarnain, Zulkarnain lah dia. Tapi apakah pelajaran yang boleh kita dapat daripada kisah tersebut? Itu penting. Bukan ceritanya saja siapakah watak ini dalam sejarah manusia, itu tak penting sangat, tetapi yang pentingnya pelajaran yang kita ambil. Seperti juga Ashabul Kahfi, siapakah mereka, di manakah tempat tinggal mereka, itu tak penting. Ada orang klaim, oh ini tinggal di Syria. Ada orang klaim, oh ini tinggal dekat Palestin. Ada orang klaim, oh tidak, ini tinggal dekat Turki. Macam-macam klaim. Tak penting. Semua orang boleh claim, oh ini gua Ashabul Kahfi ni dekat Syria. Oh ini gua dekat Palestin. Oh ini gua dekat Turki. Tak penting tu semua. Kerana apa? Kerana kita tak boleh nak pastikan dengan tepat. Yang pentingnya, kenapa Allah SWT turunkan kisah ini dan rakamkan dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajaran. Untuk jadikan diri kita ni orang yang lebih baik lagi. Itu lebih penting. Daripada cuba kita nak kaitkan dengan watak-watak sejarah. Kerana sejarah ini satu benda yang kita tak dapat pastikan dengan tepat. Kerana kajian manusia, kajian sejarah ini berdasarkan kepada riwayat penyampaian manusia daripada seorang kepada seorang kepada seorang. Jadi penyampaian manusia ini mungkin boleh berubah. Dan tak tepat. A sampai kepada B, B sampai kepada C, C sampai kepada D, cerita A sampai kepada D dah berubah banyak. Jadi tak dapat pasti dengan tepat. Kecuali kalau ada bukti bertulis. Kecuali kalau ada bukti yang kukuh, menunjukkan ini berlaku, ya bertulis seperti mana bertulisnya sejarah-sejarah Firaun, mereka catat dekat tembok-tembok. Jadi kita tahu okey ini betul. Tak ada keraguan baginya lagi. Tapi kalau cerita sampai mulut ke mulut ini satu benda yang tak boleh katakan 100% benar. Jadi daripada kita ini nak kaitkan mana-mana tokoh dalam cerita Ashabul Kahfi ini, sama ada Ashabul Kahfi ataupun sama ada Zulkarnain, kepada watak-watak sejarah yang ada dalam buku-buku sejarah, itu bukan tuntutan dalam Islam. Tak perlu kita susah payah nak kaitkan. Kita cuma ambil pelajaran daripada cerita tersebut saja. Jadi noktah pertama. Noktah kedua, kalau kita kaji surah Kahfi ini, Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat kesabaran Rasulullah SAW, Allah berikan jaran yang lebih daripada apa yang diminta. Orang Quraisy minta dua jawapan tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain. Allah SWT turunkan bukan setakat jawapan bagi ni dua, tapi lebih daripada itu. Kita lihat dalam surah Kahfi Allah tambah lagi dua cerita. Lagi dua cerita, menjadikan 4 cerita dalam surah Kahfi. Lagi dua cerita yang tak dituntut oleh orang-orang Quraisy musyrik, yang tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Dua cerita yang ajaib. Pertama, cerita tentang dua adik-beradik. Satu beriman, satu tak beriman. Apa yang berlaku pada mereka. Ini kita boleh rujuk kepada surah Kahfi, tafsirnya. Yang kedua, bercerita berkenaan dengan Nabi Musa AS yang berjumpa dengan Nabi Khidir AS. Walaupun perkataan Nabi Khidir itu namanya tidak ada dalam surah Kahfi, tapi jumhur ulama mengatakan itu Nabi Khidir AS. Apa yang berlaku? Itu tak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Jadi Allah tambah lagi. Dua kisah yang kamu minta orang Yahudi, yang diketahui oleh orang Yahudi dan diminta oleh orang Quraisy musyrik. Dan dua kisah yang kamu tak tahu, yang kamu tak minta, Allah tambah. Jadikan 4 cerita yang ajaib dalam surah Kahfi tersebut. Subhanallah. Ini berkat ganjaran kesabaran. Cintanya Allah SWT pada Rasulullah SAW, kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, susah payah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, Allah berikan lebih daripada itu. Jadi pelajaran kepada kita. Kesabaran kita tunjukkan dalam kita taat pada Allah SWT, pasti Allah akan berikan ganjaran lebih daripada apa yang kita tunggukan, apa yang kita expect. Jadi kita hanya nak sabar saja. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Sesungguhnya
Orang-orang yang bersabar itu diberikan ganjaran yang tanpa ada perhitungannya. Subhanallah. Tanpa disangka-sangka. Jadi kesabaran ni satu benda yang perlu kita ada dalam diri kita. Memang pahit, memang susah, tapi perlu kita ada. Jadi ini kisah pertama berkenaan surah Al-Kahfi, ayat 80 surah Isra ini diturunkan di Mekah. Yang kedua, kisah ini diturunkan di Madinah. Jadi apakah cerita berkenaan di Madinah ini? InsyaAllah saya akan sambung pembahasan ayat 85 surah Isra ini pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Sekian saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa mu'minat syu'ila ilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma aftah lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.